Nah, ada orang kata, apa salahnya Is? Dia nak pusing dalam bilik. Dia macam Syed Saddiq main golf dalam bilik dia dulu. So, apa salah Syed Saddiq main golf? Dia macam ni, tuan-tuan. Dia bukan isu salah. Dia bukan isu tak boleh. Bukan isu haram, isu illegal, bukan isu tu. Isunya adalah persepsi. Politik adalah mengenai persepsi. Dalam keadaan sekarang ini tak sesuai. Kan, tak sesuai kita nak tunjuk yang the fun part yang kita buat sebagai menteri tu. Orang akan kutuk kita. The fun part. Terima kasih Izzah. The fun part tu jangan. Kalau dia nak berbasikal ke, dia nak main golf ke, dia naik atas yacht ke, tak payah post dekat social media. Tak payah. Buatlah. Tak ada masalah. Buat. Saya nak buat wheelie kat dalam saya punya, contoh kalau saya menteri, saya nak buat wheelie atas office saya ke, saya nak main pesta buih ke, buat. Tetapi jangan letak dalam social media. Kita dalam social media ni kita kena pandai bermain persepsi. Kan? Kita kena pandai bermain persepsi. Kalau kita gagal bermain persepsi, orang akan kenakan kita, orang akan maki kita. Tuan-tuan, kalau boleh netizen ni nak tengok kita suka tengok kita pakai baju compang-camping. Kalau boleh jangan nampak kita ni pakai mewah, tuan-tuan. Kan? Walaupun kereta tu mungkin kereta lama, macam Prof Agus lah, dia pakai Mercedes. Kan? Dia punya plat dia AG4 tapi AGU 55. So nampak macam Agus. Tu adalah difitnah lah oleh Cikgu Bat. Dia kata inilah dia, duit Jacom lah apa dan sebagainya. So apa yang berlaku adalah, padahal itu kereta yang memang dia dah ada sejak zaman universiti dia dulu. Konon-kononnya seolah-olah macam dia dapat duit kerja Jacom, therefore dia beli kereta yang mewah macam tu, seolah-olah. Saya dah tengok kereta dia dah. So, persepsi tu kita kena pandai manage. Tuan-tuan, saya tak larang nak naik basikal ke, nak main golf ke, nak main go-kart ke dalam office, nak main panjat-panjat ke, buat. Tetapi kita kena tahu macam mana nak manage persepsi tu. Jangan kita tunjuk seolah kita sekarang ni dia ada kaedah dia. Tapi kaedahnya apa Is? Datang jumpa Iswardi terangkanlah. Iswardi cerita macam mana cara kita buat. Bukan hipokrit, tapi orang tak faham. Orang tak faham. Saya tak marah pun. Nak berbasikal dalam office, nak wheelie, kau nak terbalik, terpelanting, tak ada masalah. Tetapi persepsi tu kena pandai manage. Kan? Kalau nak sambut birthday atas kapal mewah, mas sekali pun sambutlah. Tapi jangan ditunjuk dalam social media. Kita bukan orang biasa, tuan-tuan. Orang-orang politik ni bukan orang biasa. So, bila dia bukan orang biasa, apa benda yang dia lakukan, orang akan perhati. Orang akan nilai. Dan netizen ni bukan zaman dulu macam zaman dulu. Zaman dulu tak kisah. Zaman sekarang ni berbeza. Kan? So, ini adalah kaedah yang pembahagian yang saya buat mengenai jawatan-jawatan menteri mengikut kelas. Okay? Alright. So, senarai menteri mengikut Iswardi. Ini saya nak bagi tahu awal ni. Senarai menteri mengikut Iswardi. Dia bukan mengikut siapa-siapa. Ini mengikut saya. Tuan-tuan nak ikut boleh, tak nak ikut tak apa. Okay? So, saya akan tengok kepada 3 perkara ni. Pertama adalah polisi, kedua reformasi, ketiga publicity. Sebab itu saya sebut tadi tentang publicity. Kan? Image kita bukan setakat image, tapi macam mana kita manage image tersebut. Okey, saya tengok 3 perkara ni. Polisi mereka, apa polisi pembaharuan yang mereka lakukan? Apa reform yang dilakukan di dalam kementerian tersebut? Dan bagaimana mereka menggunakan reform. Kalau kita ada reform, kita ada polisi yang bagus, reform yang bagus, tapi kita tak pandai publicity kan, pun tak guna juga. Orang tak nampak kerja kita. Kalau kita asyik publicity je, tapi reformasi tak ada, polisi tak ada, ke hulu ke hilir ikut Perdana Menteri, pun masalah juga. Lepas tu kita reformasi tu nampak macam ada, publicity bagus, tapi polisi tak berubah. Sama je polisi dia, pun tak guna juga. So, saya bagikan berikut. Saya ada first class, second class upper, second class lower, third class fail. First class ni saya letak diamond lah. Second class upper gold, second class lower ni silver, third class bronze, fail tu batu di tepi jalan. Baik. First class saya letak Anthony Loke, Rafizi, Ngah Komeng, Salahuddin Ayub dan Azlina Osman. Azlina Osman dan Hanayo. Okey, kenapa dia ada dua baris macam tu, tuan-tuan? Baris pertama tu, kalau siapa yang dekat YouTube, Facebook dia nampak lah, dekat TikTok tak nampak. Baris pertama tu Anthony Loke, Rafizi, Ngah Komeng, Salahuddin Ayub dan Azlina Osman, saya letak baris pertama. Itu memang first class cream di cream. Salahuddin Ayub dia buat polisi baru,
Ngah Komeng pun dengan polisi-polisi baru dia, Rafizi pun walaupun kementerian dia agak orang kata apa tak besar, tetapi dia bawa IPR, dia benerangkan tentang ekonomi sebagainya, good kan. Dosem dia buat setiap minggu, publicity dia pun bagus, reformasi dia bagus. Dia bawa ekonomi, kementerian ekonomi satu bentuk yang tak pernah kita terfikir sebelum ini. Anthony Locke pun tak ada cerita lah, tuan-tuan tahu. Azlina Osman surprisingly dia very aktif dalam menukar, reformkan undang-undang. Banyak undang-undang dia reform yang saya tak nak senarai kat sini lah. Hanayoh dia baru naik senarai ni, jadi saya letak dia second tier dalam first class. Dia baru naik baru-baru ni nampak publicity dia sangat bagus, jawapan dia sangat tuntas. Second class apa, seorang je saya letak. Second class apa saya letak seorang, Zamri. Zamri ni menteri luar. Menteri luar sebab apa saya letak Zamri? Sebab bagi saya Zamri sekarang ini nampak perform kerana dia berjaya temukan Perdana Menteri dengan apa orang kata delegate luar negara dan sebagainya. So bagi saya itu satu kejayaan lah. Kemudian saya letak second class lower, Zahid KPLB, Muhammad Hassan Pertahanan, Tiong Menteri Pelancongan, Siva Kumar Menteri apa orang kata Menteri Sumber Manusia. Siva Kumar dalam tier kedua dalam second class lower. Okey. Kelas ketiga, first tier, third class, dia tak fail lagi ni third class yang tak fail. Fadilah Yusof, Timbalan Menteri Hal Ehwal Sarawak, Sabah dan Sarawak, dan juga MA63. Saya tak nampak lagi kat mana MA63 nya, pembentangan dia, apa perubahan MA63 yang dibentangkan, saya tak nampak lagi. Mat Sabu sama juga dari segi pertanian, saya tak tahu lagi kat mana hala tuju pertanian kita. Tak nampak satu reform yang besar, tak nampak publicity dia, tak nampak polisi yang besar. Alexander Nantalinggi dia hanya memain peranan, continue je projek-projek yang dulu. Saya tak nampak perubahan yang besar. Saifuddin Nasution pun sama, banyak polisi-polisi dan reform tak dilakukan lagi, not yet. So masih lagi nak mengekalkan kaedah lama. Chan Likang, bagi saya kementerian dia tak besar, saya letak dia tak gelar. Sorry Chan Likang, kita kawan, tapi dalam masa yang sama saya tak nampak daripada segi publicity keamanan. Tapi dia nak pergi ke mana pun tak boleh. Nancy Shukri pun sama, Kementerian Wanita dan juga apa orang kata Wanita dan Kebajikan. Nick Nazmi pun sama, saya masih tak nampak polisi yang besar, reform yang besar. Sama saya tak nampak daripada segi orang kata apa reform polisi, publicity yang besar, saya masih tak nampak. Zaliha Mustafa still publicity terlalu jauh, mungkin berkemungkinan sebab terlalu banyak menjawab dakyah-dakyah daripada orang kata apa doktor dan sebagainya, daripada pembangkang. Reform pun saya tak nampak daripada segi apa yang besar selain mengekalkan apa yang berlaku sebelum ini. Fadlina Sidiq pun sama, itu bukan Fadlina Sidiq pun sama. Saya ada tulis Fadlina. Ini Fadlina Sidiq, menteri orang kata apa? Zaliha, Dr. Zaliha tadi menteri kesihatan, Fadlina menteri pendidikan, dan Zafrul again MITI saya tak nampak. Kemudian yang third class tapi hampir fail antaranya adalah Fahmi Fazil. Bagi saya tak pandai manage publicity. Daripada segi apa orang kata nak defend the government, nak propaganda dan sebagainya ke arah satu-satu isu, langsung tak pandai. Khalid Nordin saya tak nampak perubahan daripada segi IPT, masih jauh ketinggalan. Armizan, saya rasa tuan-tuan pun tak kenal siapa Armizan ni, Menteri Perpaduan. Saya lagi lah tak kenal. Bagi saya fail ni siapa tuan-tuan? Naim. Armizan ni siapa? Sekejap saya check dulu. Armizan ni siapa? Armizan Hal Ehwal Sabah Sarawak. Okey. Saya silap. Armizan Hal Ehwal Sabah Sarawak. Baik. Yang saya kata fail tadi antaranya adalah Ustaz Naim, Menteri Agama, Menteri Agama Ustaz Naim, Menteri Agama. Lepas itu Iwan Benedict dan Aaron Ago. Iwan Benedict dan Aaron Ago tu siapa is? Exactly. Jadi tak payahlah saya nak explain panjang-panjang siapa, kenapa mereka fail. Kan? Kenapa mereka fail? Oh. Habis tu macam mana is sekarang ini? Kan? Apa Jagi Rotinan Kejagi kita naik Rotinan. Okey, habis tu macam mana dia kata? Kan? Pendapat aku lain is pendapat aku. Tak apa, itu pendapat kau orang. Ini pendapat aku. Kan? Ini pendapat aku. Right. Pendapat kau orang, tak ada masalah. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Saya okey saja, kan? Kalau tuan-tuan rasa okey, saya okey saja. Itu pendapat masing-masing. Ini pendapat saya. So siapa antara yang patut ditukar? Menteri Agama tukarlah dengan Mujahid.
Ada yang kata tak boleh lah sebagainya kan. Saya invite Rotina naik Saya invite Rotina naik sekejap. Okay, saya dah invite dia naik Rotina. Lepas tu Mujahid macam mana Is? Mujahid ni dia kontroversi. Okay, Rotinan, pause dulu. Kejap lagi kita akan berbicara. Tunggu dulu. Okay. So apa orang kata? So macam mana dengan Mujahid, dia kata kan, macam mana dengan Mujahid? Mujahid dia kontroversi. Kita nak orang yang kontroversi. Kita nak orang yang boleh buat kerja. Itu sebenarnya yang kita nak. Itu yang paling utamanya kita nak. Okay? Sabar Rotinan sabar, duduk situ. Buka kamera. Berapa sekarang ni follower ni? Oh, 246. Tak boleh buat kamera. Tak apa, jangan risau. Duduk situ, tak ada hal.